Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita. Pelbagai pembangunan sedang dirancang di kawasan Parlimen Betong termasuk di Dun Bukit Saban melalui Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Timbalan Parlimen Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas berkata, antara cadangan tersebut adalah membina medan selera Sepau bernilai RM2 juta berdekatan Pasar Baru Sepau. Selain itu, katanya sebanyak RM30 juta diperuntukkan untuk membaik pulih jalan kebun dan pembinaan padang futsal Sepau baru bernilai RM450,000. Ini ujarnya termasuk RM10 juta untuk memacu aktiviti ternakan dengan membina fasiliti untuk ternakan ayam, lembu, kambing dan khinzir. Manakala jelasnya sebuah pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan CPPC hasil-hasil pertanian bernilai RM18 juta akan dibina berhampiran lapangan terbang berbuling Sepau. Datuk Ahmad Douglas Uga memberitahu perkara itu semasa Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak 2023 peringkat Dun Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepau Betong pada Ahad. Dedah beliau bagi pembesaran bandar Sepau 10 unit bangunan kedai akan dibina di bawah Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA sebagai agensi pelaksana. Dalam hal ini, beliau berkata Pimpinan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abu Openg bertindak bijak dalam memacu ekonomi dan menjana pendapatan Sarawak melalui penerokaan pelbagai bidang ekonomi baharu seperti karbon trading, hidrogen dan menghasilkan bahan bakar pesawat melalui lumut. Ujarnya hasil pendapatan dikembalikan kepada rakyat melalui pelbagai saluran seperti melalui agensi pembangunan. Katanya lagi sektor pelancongan di Bukit Saban juga perlu diperkukuhkan kerana memiliki banyak produk pelancongan yang berpotensi. Sementara itu, pendedahan awal tentang maklumat kerjaya dan pendidikan lanjutan amat penting diketahui oleh pelajar sebagai makluman awal dalam mereka membuat pilihan kerjaya dan institusi pengajian tinggi IPT. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program seperti Hari Kerjaya dan Pendidikan adalah antara inspirasi yang akan menggalakkan para pelajar mencari dan menyebarkan maklumat kerjaya. Katanya program seumpamanya diharapkan akan memberi banyak peluang kepada pelajar untuk meneroka alam akademik pasca Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan mengaitkan proses pendidikan dengan dunia kerjaya yang bakal dicuburi oleh mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penangguhan Hari Kerjaya dan Pendidikan di Kompleks Kebajikan Dalat KKD pada Sabtu. Jelasnya lagi, usaha oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD Dalat, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan sokongan Yayasan Sarawak ini juga dapat menyahut cabaran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang menggesa dan melengkapkan guru bimbingan serta konseling untuk memberi taklimat dan intervensi mengenai trend kerjaya terkini. Katanya ia selaras dengan peranan mereka dalam menasihati pelajar sekolah menengah tentang kemungkinan laluan kerjaya masa depan. Dalam pada itu, seramai 19 pelajar telah menerima insentif cemerlang SPM 2022 berjumlah keseluruhan RM5,500 dan seorang penerima insentif di bawah program Dalat Camp berjumlah RM1,500. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah yang juga Adun Dalat telah menyerahkan 21 cek projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dun Dalat dengan jumlah keseluruhan RM252,000. Di kawasan Dun Sebuyau pula, seramai 54 penerima telah menerima geran MRP berjumlah RM686,000. Para penerima geran terdiri daripada JKKK, PIBG dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dari konstitusi berkenaan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi telah hadir menyempurnakan penyampaian geran tersebut di Dewan Baru Sebuyau pada Sabtu. Berucap ringkas dalam program itu, Datuk Julaihi memberitahu geran tersebut boleh digunakan untuk memperkasakan komuniti setempat. Jelas beliau yang juga Adun Sebuyau dengan adanya sumbangan geran itu, ia perlu digunakan dengan sebaik mungkin bagi menjalankan sebarang aktiviti atau program kebajikan yang bersesuaian di kampung masing-masing. Tambahnya, penyerahan geran itu adalah bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam memastikan pembangunan sosial dan perpaduan masyarakat dijaga melalui aktiviti yang dijalankan di peringkat kampung.
Dalam perkembangan lain, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT kini telah melancarkan kempen pencegahan vandalisme di peringkat sekolah dengan Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching dipilih sebagai lokasi pertama penganjuran program pencegahan berkenaan. Timbalan Menteri MUT, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata kempen tersebut merupakan pendekatan proaktif kementeriannya untuk melibatkan setiap lapisan masyarakat bermula dari golongan pelajar untuk membantu dalam menangani masalah vandalisme terhadap aset kerajaan. Menurutnya, MUT telah mengalami kerugian hampir 4 juta ringgit pada tahun 2022 disebabkan aktiviti vandalisme yang melibatkan 3 sektor iaitu bekalan air, bekalan elektrik serta telekomunikasi. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kempen pencegahan vandalisme di Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga adun Pantai Damai menaruh harapan agar kempen seumpamanya mampu mendidik generasi muda mengenai kepentingan menangani isu vandalisme seawal mungkin. Katanya lagi penganjuran kempen sebegini pada masa depan boleh melibatkan kelompok lain termasuk barisan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK, JKKK serta NGO di peringkat kampung atau perumahan. Beralih ke Bau, di mana seramai 27 penerima dari kampung Apar Singai menerima cek pampasan tanah berjumlah RM1,633,877.80. Bayaran pampasan daripada kerajaan Sarawak itu adalah bagi tujuan projek pembinaan jalan Apar Bypass dengan penggantian jambatan Bailey yang menyeberangi Sungai Adis. Majlis penyerahan cek kepada penerima tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun tasik biru Datuk Henry Juneb di Baru Singai, Bau baru-baru ini. Sementara itu, Datuk Henry berkata nilai pampasan yang diterima adalah mengikut nilai semasa tanah selain status tanah sama ada ia dikongsi atau persendirian, mempunyai atau tanpa geran individu dan juga tanah jenis pertanian, tanah hak adat bumi putra serta komersial. Beliau menambah kerajaan tidak pernah merampas tanah untuk tujuan pembangunan, sebaliknya tanah yang diambil akan dibayar pampasan berdasarkan nilainya. Dalam majlis sama turut diadakan penyerahan cek replika kepada pemancar masyarakat Bidayuh daerah Bau, Robert Tomjuin. Dalam pada itu, program Bazar Gawai Peringkat Sarawak 2023 melabuhkan tirai setelah berlangsung selama 10 hari bermula 16 hingga 25 Jun lepas. Majlis penutupan atau ngiling bidai telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan di pekarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandar Kuching Selatan MBKS pada malam Ahad. Sepanjang berlangsungnya bazar tersebut, pelbagai aktiviti dianjurkan seperti senam aerobik serta jualan makanan, minuman dan kraf tangan yang ditawarkan oleh 200 gerai yang mengambil bahagian. Selain itu, turut diadakan program Malam Kesenian Budaya Kaum Orang Ulu, Bidayuh dan Iban pada 19 hingga 21 Jun lepas. Dalam pada itu, edisi kali ini turut mengetengahkan pelbagai pertandingan seperti Sarawak Got Talent Show, Gawai Idol 2023, Sukan Rakyat serta Pekit Kumbang dan Keling. Manakala majlis tersebut turut menyajikan persembahan daripada artis popular Dayak antaranya Isna Nala, Frederick Rino dan Kimara Band. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.com dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi tengah hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sepenuh sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Member Fakta, salam UKAS.